Assalamualaikum, hari ini saya nak share cara untuk DIY bateri lithium untuk motor. Dan bukan setakat cara nak pasang bateri, tapi bateri tu pun kita akan buat sendiri. Bateri motor ni memang dah flat, nak guna electric start pun dah tak boleh. Voltage bateri kita check dulu. Voltage bateri pun tinggal 11.2 volt. Untuk bateri motor ni, bateri yang dalam keadaan elok, voltage dia mestilah 12.8 volt ke atas. Bateri sedia ada yang ada kat motor ni yang dah rosak ni adalah jenis seal lead acid bateri, dan bateri ni kalau saya tukar yang baru harganya antara 50 hingga 70 ringgit saja. Tapi bateri ni hanya mampu bertahan antara 3 hingga 4 tahun. Last saya tukar bateri ni pada 2018, sekarang ni 2022. Masuk tahun keempat kita dah tak boleh gunakan electric starter dah. Kalau untuk bateri lithium pula, jangka hayat bateri adalah antara 5 hingga 8 tahun. Dan kalau kita jaga dengan baik, boleh cecah 10 tahun ataupun lebih. Dan harga untuk bateri lithium yang ada dekat pasaran ni antara RM140 hingga RM250, bergantung kepada brand. Dan mungkin ada yang berpendapat harga bateri bukanlah bergantung kepada brand, tetapi kepada nilai CCA ataupun CA. CCA adalah cold cranking amp dan CA adalah cranking amp. Tentang CA dan CCA ni saya akan share juga dalam video ni. Tuan-tuan boleh tengok sendiri sama ada perlu untuk kita cari bateri yang CCA-nya sampai 120A ataupun CA 60A. Dan saya akan share juga tentang dua brand bateri yang ada dekat pasaran yang tuan-tuan boleh beli dekat Shopee, boleh beli dekat Lazada. Yang pertama kita namakan sebagai si merah dan yang kedua kita namakan sebagai si biru. Dan saya akan share dengan tuan-tuan perbandingan antara kedua-dua bateri ni. Jadi tuan-tuan boleh tentukan sendiri bateri mana satu yang sesuai yang tuan-tuan nak beli. Kalau tuan-tuan plan tak nak DIY, nak beli yang dah siap. Dan pada masa yang sama saya akan share juga apakah kelebihan yang kita gunakan bateri lithium ni berbanding dengan bateri lead acid yang biasa. Sebab dari segi harga, sama ada DIY ataupun kita beli yang dah siap, bateri lead acid adalah lebih murah berbanding dengan bateri lithium. Okey, yang pertama adalah tentang CA ataupun cranking amp. Kita nak tengok berapa amp sebenarnya yang starter motor ni perlukan untuk hidupkan motor ni menggunakan starter elektrik. Jadi saya dah sambungkan kepada bateri ni adalah bateri lithium iron phosphate, kapasiti 20 Ah. Dan bateri ni berdasarkan test yang saya dah buat sebelum ni, maksimum current yang boleh keluar pada bateri ni, maksimum output current adalah 25 amp saja. Kita nak tengok adakah sama ada bateri ni mampu ataupun tak untuk hidupkan motor ni. Dan yang paling penting kita nak tengok berapa amp yang dia akan draw daripada bateri. Jadi saya akan pasangkan pada clamp meter ni. Kita zerokan meter. Kita tumpukan perhatian pada clamp meter ni. Saya akan onkan switch dan saya akan start motor ni. Okey, berdasarkan testing tadi, tuan-tuan sendiri pun boleh nampak maksimum current draw hanyalah 4.33 amp saja. Tak sampai 10 amp pun. Jadi, perlukah tuan-tuan keluarkan duit yang lebih untuk dapatkan bateri yang dia punya cranking amp 120 amp ataupun 60 amp? Bagi saya, tak perlu. Katakanlah keluar lagi satu brand bateri, si hitam, dengan dia punya cranking amp hanyalah 10 amp saja. Tak ada masalah, si hitam pun mampu untuk hidupkan motor ni. Sebab kita tengok tadi, dia cuma perlukan 4.33 amp saja. Itulah realiti dalam industri pemotoran dan juga automotif. Kita sebagai pengguna ni selalu terpedaya dengan nilai-nilai yang tinggi tadi. Sebagai contoh, untuk 120 amp tu harga dia lebih tinggi dan yang 60 amp ni harga dia rendah sedikit. Dan kita pun buat kesimpulan, oh yang ni harga dia lebih mahal sebab dia punya CA lebih tinggi 120 amp. Yang ni harga dia lebih rendah sebab dia punya CA cuma 60 amp. Jadi kita pun kalau duit lebih kita belilah yang 120 amp. Tapi sebenarnya kita tak perlukan pun sampai 120 amp. Kita cuma perlukan 4.33 amp. Dan lagi satu persoalan, betulkah bateri tu mampu mengeluarkan 120 amp berdasarkan kapasiti dan juga saiz bateri itu. 120 amp tu memang current yang sangat tinggi. Sebagai contoh, saya dah pasangkan clamp meter dekat bateri kereta ni. Saya akan start kereta ni, kita tengok berapa amp yang dia akan draw semasa enjin kereta ni dihidupkan. Kita zerokan meter. Okey, berdasarkan testing yang kita buat masa kita start kereta tadi, masa kita start kereta dia akan draw maksimum current 180 amp. Dan kalau kita ambil 2 biji si merah dia punya cranking amp adalah 120. Kita ambil 2 biji, sambungkan secara selari ataupun parallel,
kita akan dapat 240 ampere. Jadi secara logiknya kita boleh gunakan 2 biji C merah untuk hidupkan enjin kereta tu tadi. Sama ada boleh ataupun tak, saya tak pasti. Tapi berdasarkan spek yang ada pada C merah, boleh. Tapi kalau boleh pun dari segi kos, dah lebih mahal daripada bateri kereta. Tapi secara teorinya berdasarkan spek, bolehlah. Bateri yang kita nak DIY ni adalah bateri lithium ion phosphate dengan nominal voltage 12.8 volt dan kapasiti bateri adalah 6 mAh. Voltage untuk satu sel ni adalah 3.2 volt. Jadi kalau kita sambungkan secara siri macam ni, kita akan dapat 12.8 volt dengan kapasiti 6 mAh. Sebab bateri bila kita sambungkan secara siri, yang berganda adalah voltage tapi kapasiti tetap sama 6 mAh. Kalau kita ambil bacaan voltage untuk satu sel adalah 3.2, 2 sel dia akan jadi 6.4 volt, 3 sel 9.6 volt dan 4 sel kita akan dapat 12.9 volt. Dari segi jumlah tenaga yang boleh disimpan, bateri yang kita DIY ni adalah lebih besar kalau kita nak bandingkan dengan C merah ataupun C biru. Jumlah tenaga yang boleh disimpan dalam sebuah bateri dikira dalam unit watt hour. Untuk C merah 24 watt hour dan untuk C biru 60 watt hour. Kiraannya adalah berdasarkan voltage dan juga kapasiti. Yang kita ada ni ada 12.8 volt, kapasiti 6 mAh. 12.8 darab dengan 6, kita akan dapat 76.8 watt hour. Tentang polariti, pada bahagian ni adalah negatif, ini adalah positif, ini negatif, positif, negatif, positif, negatif dan positif. Inilah yang kita panggil sebagai sambungan secara siri. Tapi untuk kita jadikan sebagai bateri motor ni, tak sesuai kalau kita susun macam ni sebab nanti kita akan masukkan bateri ni dalam casing bateri ni. Jadi apa yang kita akan buat? Kita akan buat sambungan secara siri juga, tapi kita akan ubah dia punya susunan bateri ni. Dekat setiap bateri pun saya letakkan sedikit Kapton tape, terutama pada bahagian yang akan bersentuh antara bateri ni. Inilah gambaran selepas kita dah wrap sel tadi dengan Kapton tape. Cuma pada bahagian ni saya offsetkan sikit untuk mudahkan kita pasangkan kita punya nickel strip ni untuk buat sambungan secara siri nanti. Dan untuk pada bahagian setiap tepi ni, kita ada 2 positif dan 2 negatif. Sebelah sini pun sama juga, kita ada 2 positif dan juga 2 negatif. Sebab kita nak buat sambungan secara siri. Pada bahagian ni saya akan jadikan sebagai main negatif. Jadi, untuk bahagian positif ni kita akan sambungkan kepada bateri yang sebelah ni. Inilah sambungan secara siri. Dah siap satu sambungan. Jadi, dekat sini kita akan dapat 6.4 volt. Kita test dulu. Ni bahagian negatif dan ni bahagian positif. Kita dah dapat 6.4 volt. Seterusnya kita akan sambung pula bateri yang kedua tadi kepada bateri yang ketiga. Dah siap sambungan kepada bateri yang ketiga. Kita test voltage. Ni adalah main negatif tadi. Kita akan sambungkan pada positif bateri yang ketiga. Kita dapat 9.7 volt. Seterusnya, daripada bateri ketiga ke bateri yang keempat. Ni adalah sambungan yang terakhir kita kena buat. Okey, dah siap sambungan yang terakhir. Kita test dulu berapa voltage yang kita dapat di antara main positif dan juga main negatif. Ni main negatif bateri yang pertama tadi. Ni adalah positif bateri yang keempat. So, kita dapat 12.9 volt. Tapi masa buat sambungan, tuan-tuan kena berhati-hati. Jangan sesekali pada bahagian ni bersentuh dengan bahagian sini. Kalau bersentuh, dia akan berlaku short circuit, dia akan spark. Peralatan seterusnya yang kita perlukan adalah BMS ataupun Battery Management System. Untuk bateri lithium ion phosphate dan juga bateri lithium ion, memang wajib kena ada BMS ni. Fungsi BMS ni adalah untuk mengawal proses charging dan juga discharging bateri ni. Untuk sambungan dekat sini kita ada B negatif dan juga P negatif. B negatif ni kita akan sambungkan kepada main terminal negatif pada bateri.
Dan P negatif ni adalah output daripada kita punya bateri. Dan P negatif ni lah yang kita akan sambung kepada motor. Dan untuk BMS ni memang datang sekali dengan balance leaf. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan step by step macam mana kita nak buat sambungan semua kabel-kabel ni. Untuk balance leaf ni saya dah pasangkan dengan kabel lug. Saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description untuk tuan-tuan beli kabel lug ni sekali. Okay, first step saya akan pasangkan dulu Kapton tape ni pada bahagian belakang BMS. Kemudian kita akan lekatkan BMS ni pada kita punya bateri ni. Dan untuk lekatkan ni saya akan gunakan double sided tape. Okey, untuk sambungan antara B negatif ni dengan main terminal negatif, saya akan gunakan kabel 12 AWG. Dan untuk tuan-tuan dapatkan kabel ni, saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description. Dan pada kabel ni saya dah pasangkan dengan lug. Jadi kita akan solder pada terminal B negatif ni. Kemudian pada bahagian hujung ni kita akan sambungkan pada main terminal negatif. Kita skrukan dulu kabel ni pada main terminal negatif. Tapi tak perlu terlalu ketat sebab kita masih ada lagi sambungan kabel untuk balance leaf. Kemudian kabel output pada P negatif. Kemudian adalah untuk sambungan balance leaf ni. Ni adalah untuk sambungan balance leaf dekat sini. Ini konektornya. Kita akan sambungkan dulu balance leaf dekat sini. Dan untuk sambungan balance leaf ni jangan risau, dia takkan salah. Kalau kita salah, dia takkan boleh masuk. Pastikan rapat. Okay. Untuk kabel ni nampak macam berserabut tapi simple je. Untuk kabel yang hitam ataupun negatif ni, yang ni kita akan sambungkan kepada main terminal negatif dekat sini. Kemudian untuk kabel yang putih ni kita akan sambungkan pada terminal sel yang pertama ataupun kita punya yang main negatif tadi. Dia punya positif kita akan sambungkan dengan kabel yang putih ni. Kemudian untuk kabel yang biru ni untuk terminal positif sel yang kedua, yang kuning sel yang ketiga dan yang merah ni adalah positif untuk sel yang keempat ataupun sel yang terakhir. Okey, balance leaf yang pertama saya dah pasangkan untuk terminal main terminal negatif ni. Kemudian kita akan sambungkan pula yang putih ni. Yang putih ni adalah untuk positif sel yang sama dekat bahagian sini. Kita akan sambungkan kat sini. Dan untuk ni kita dah boleh ketatkan sebab tak ada lagi dah sambungan yang kita nak buat. Kemudian untuk sambungan balance leaf yang kedua, yang warna biru ni dekat terminal positif sel yang kedua. Sel yang kedua kita sebelah sini, positif dia dekat sini. Ini pun sama juga, kita dah boleh ketatkan. Tinggal lagi dua balance leaf. Yang kuning ni untuk positif sel yang ketiga dan yang merah ni untuk positif sel yang keempat. Positif sel yang ketiga dekat sini untuk kabel kuning. Kita akan kemaskan kemudian. Untuk balance leaf yang terakhir ni, yang warna merah ni untuk sel yang keempat pada bahagian positif ni, kita akan sambungkan sekali kepada kabel output. Saya gunakan kabel yang sama juga, kabel 12 AWG. Dan untuk kabel ni maksimum current adalah 30A. Jadi kita akan sambung sekali pada bahagian positif sel yang terakhir ataupun kita punya main positif. Okey, dah siap sambungan balance leaf dan juga kabel output. Ini output negatif dan ini adalah output positif. Kita akan kemaskan dulu kabel balance leaf ni. Okey, sekarang ni kita dah boleh balut kita punya bateri ni dengan menggunakan Kapton tape ni untuk mengelakkan berlaku sebarang short circuit. Kita tak nak bahagian-bahagian ni tersentuh. Jadi saya akan balut keseluruhan ni dengan Kapton tape ni. Terutama pada bahagian terminal-terminal ni. Kita masukkan ke dalam casing dan kita akan solder kabel output ni pada terminal dekat bateri casing ni. Dekat dalam casing ni pun saya akan letakkan sedikit foam sebab kita tak nak bateri ni bergoyang-goyang.
Ini foam daripada shipping. Okey, kabel positif dan negatif saya dah siap solder. Sekarang cuma kita perlu seal kita punya battery box ni. Untuk nak seal battery box ni, saya akan gunakan gam ni. Gam ni saya beli dekat Speedmart untuk getah plastik, dan nak gam kasut pun boleh juga. So, kita akan seal kita punya battery box ni dengan gam ni. Bateri ni mungkinlah boleh tahan 7 ataupun 8 tahun. Dan kalau kita jaga dengan elok, mungkin boleh bertahan sampai 10 tahun. Dan biasanya bila untuk projek DIY ni, orang akan tanya bajet berapa. Sebenarnya untuk semua projek saya, memang saya sediakan link untuk tuan-tuan beli semua barang-barang yang saya gunakan. Jadi dekat link tu tuan-tuan boleh tengok harga setiap peralatan dan tuan-tuan boleh kira lah berapa total cost. Saya akan keluarkan dulu bateri yang lama ni, dan pada masa yang sama saya akan share apakah kelebihan kita gunakan bateri lithium ion berbanding dengan bateri SLA ni. Yang pertama dari segi berat bateri yang lama ni 1.3 kilo. Dan bateri lithium yang kita DIY tadi, berat dia 771 gram. Jadi dari segi berat, kalau kita nak bandingkan bateri yang kita DIY ni dengan si merah ataupun si biru, bateri yang DIY ni lebih berat sedikit. Tapi kenapa bateri ni lebih berat? Sebab kapasiti bateri ni adalah lebih besar. Dan untuk bateri ni, kalau tuan-tuan nak beli yang ready made ataupun bateri yang dah siap pun, hati-hati dengan bateri yang terlampau ringan, sebab mungkin saiz kabel yang digunakan adalah tidak bersesuaian. Macam tadi kita gunakan kabel 12 AWG, maksimum current adalah 30A, bermaksud kabel kita ni lebih baik ataupun lebih tinggi current rating. Dan bercakap tentang kapasiti, itulah kelebihan kedua yang ada pada bateri lithium ni. Bermaksud kita boleh dapatkan jumlah tenaga yang lebih berbanding dengan bateri yang lain. Jadi kalau tuan-tuan nak pasang USB charger untuk charge handphone pada motor ni, bateri ni lebih sesuai. Sebelum nak pasangkan bateri yang baru ni, saya akan cuci dulu terminal yang ada pada motor ni. Dan bila kita dah cuci dengan bersih ni, boleh mengurangkan risiko rintangan yang tinggi, terutama pada bahagian bawah ni. Kemudian kita spray sikit dengan contact cleaner supaya lebih bersih. Dan bercakap tentang rintangan tadi, itulah kelebihan yang ketiga untuk bateri lithium. Untuk bateri lithium ni, dia low internal resistance ataupun galangan. Jadi bateri ni kalau kita tinggalkan lama-lama pun, sebulan, 2 bulan ataupun 3 bulan pun, voltage drop adalah rendah. Jadi motor ni tak akan ada masalah. Selepas 3 bulan tak start pun, kita masih lagi boleh start motor ni. Tapi untuk pemasangan kita mungkin ada masalah sikit, sebab bateri yang baru ni lebar dan panjang sama, cuma dia lebih tinggi sedikit. Kita cuba dulu. Okay, dia lebih tinggi daripada bateri yang lama, tapi masih berada di bawah daripada kita punya tempat sangkut helmet ni. Saya rasa tak ada masalah kot. Cuma nak pasang getah ni lah mungkin susah, sebab getah ni pun dah keras. Okey, kita guna screwdriver. Okey, saya sambungkan dulu bahagian positif. Pastikan kunci dalam keadaan off. Kemudian untuk bahagian terminal negatif. Okey, lagi satu benda yang pelik dengan si merah dan si biru ni. Si merah 120A, si biru 60A. Tapi fuse yang ada dekat motor ni, main fuse ni cuma 10A saja. Jadi, kenapa kita perlukan cranking amp yang lebih, sedangkan fuse ni cuma 10A saja? Kalau current yang lalu yang keluar pada bateri ni lebih daripada 10A, fuse ni akan blow, fuse ni akan terputus. Jadi sekarang kita akan cuba hidupkan motor ni dengan bateri yang kita DIY tadi. Onkan switch. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, motor boleh hidup. Okey, saya nak biarkan enjin motor ni running sekejap untuk charge bateri ni, dan pada masa yang sama kita akan masuk dalam. Saya akan ceritakan perbezaan antara si merah dan si biru, yang mana satu lebih sesuai tuan-tuan nak beli kalau tuan-tuan tak nak DIY. Okey, yang pertama dari segi brand. Tapi saya tak boleh nyatakanlah apa brand si merah, apa brand si biru ni. Okey, cerita dia macam ni. Si merah ni, dia lebih banyak buat barang-barang motor, barang-barang racing. Dan yang si biru ni, dia memang dah lama buat bateri. Sebagai contoh perbandingan, katalah kita nak beli kasut. Adakah kita nak beli kasut jenama Apple ataupun kasut jenama Bata? Bagi saya, walaupun Apple tu lebih branded,
tak semestinya semua barang dia berkualiti. Dan kalau saya nak beli kasut, saya akan pilih kasut jenama Bata sebab saya tahu masa saya kecil dulu pun Bata dah buat kasut dah lama dah. Jadi, Bata lebih pakar dalam buat kasut. Sama juga dengan bateri. Si merah dan si biru ni, si merah ni baru saja buat bateri, tapi si biru memang dah lama buat bateri. Jadi, dari segi kepakaran pun, si biru adalah lebih pakar dalam bateri. Dari segi harga, harga si merah RM200 hingga RM260. Tapi si biru cuma RM140 hingga RM250. Kenapa si biru lebih murah? Sebab si biru ni dia dah lama buat bateri dan dia dah ada peralatan yang banyak, peralatan yang sesuai untuk buat bateri. Dan si biru ni dia memang dah ada pakar, dia ada peralatan, dia ada kilang sebab dia dah lama buat bateri, sebab tu harganya lebih murah. Dan kalau kita tengok pula dari segi spek, untuk si merah ni, dia gunakan CCA dan kita dekat Malaysia ni, kita tak ada saji dan kita tak payah peduli pun tentang CCA. Kita cuma perlukan CA. Sebab CCA ni adalah Cold Cranking Amp dan biasanya untuk negara yang ada saji, nak beli bateri memang kena tengok CCA. Sebab bateri ni, bila dalam keadaan cuaca sejuk, masa kita nak start kereta, enjin tu lebih berat. Jadi kita perlukan CCA yang lebih tinggi. Tapi dekat Malaysia, kita tak perlu ambil tahu tentang CCA. Cuma kita perlukan CA Cranking Amp. Dekat sini pun kita boleh nampak si biru lebih berpengalaman tentang bateri. Dan seterusnya tentang tenaga yang disimpan ataupun kiraan watt hour. Kalau kita tengok si merah ni, dia cuma 24 watt hour. Dia mungkin tersilap dari segi spek ni. Dan untuk si biru 60 watt hour. Si merah ni, dia punya watt hour cuma 24 watt hour. Dan voltage bateri adalah 12 volt. Jadi, kalau 24 watt hour kita bahagikan dengan 12 volt, kapasiti bateri yang kita dapat hanyalah 2 mAh. Dekat sini saya tak pasti sama ada kesilapan, sama ada typo ataupun memang betul-betul kapasitinya adalah 2 mAh saja. Dan bila 2 mAh saja, mustahil dia boleh bagi current sampai 120 amp. Tapi untuk si biru, dari segi spek saya nampak agak lebih logik lah. Dan tak jauh beza dengan bateri yang kita buat tadi. Dari segi charge cycle, hampir sama, 2000 charge cycle. Charge cycle ni bermaksud, kita akan charge sampai penuh dan kita gunakan sampai habis sebanyak 2000 kali. 2000 charge cycle ni, kalau kita bahagikan dengan 365 hari, bermaksud bateri ni dalam keadaan standard akan bertahan sehingga 5 tahun setengah. Tapi untuk bateri lithium ion phosphate yang ada dalam si biru ni, mesti boleh tahan lebih lama sebab inilah bateri yang sama yang kita gunakan dalam sistem kuasa solar. Berbanding dengan si merah menggunakan bateri lithium ion dan dari segi keselamatan, bateri lithium ion ni kurang selamat kalau dibandingkan dengan bateri lithium ion phosphate. Sebab bateri lithium ion phosphate ni adalah non-combustible. Maksudnya kalau kita tikam dengan benda tajam pun, dia tak akan terbakar. Dia cuma akan keluar asap putih sahaja. Dan setakat ni, bateri lithium ion phosphate adalah bateri yang paling selamat. Manakala bateri lithium ion ni ada risiko kebakaran. Bagi tuan-tuan yang bercadang nak pasang USB charger dekat motor untuk cas handphone, saya cadangkan tuan-tuan pilih si biru. Sebab si biru ni, total kapasiti, total tenaga adalah 60 watt hour. 60 watt hour kita bahagikan dengan 12.8 volt nominal voltage. Kapasiti bateri adalah 4.68 mAh. Lebih besar berbanding dengan si merah. Tapi yang di awal tadi lebih besar lah. Okey, bateri motor ni pun dah siap. Nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponics dan DIY Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.